Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala dapat kita berkumpul lagi. Hari ini insya-Allah membuat pengisian bagi kelas fizikal yang masih lagi tak boleh dibuat di Baitul Salam yang mana kita sepatutnya belajar fiqh muyassar. Tapi kerana musim PKP ni masih lagi nak kita boleh jaga, so kita teruskan. Tu kita dah buka dah 2 kali
sebelum ni perbahasan berkenaan dengan buku atau kitab Bayyinatul Rusul wa Mu'jizatihi, bukti-bukti Rasul SAW dan mukjizat-mukjizat baginda, yang dikarang oleh Syekh Al-Majid Az-Zindani hafizahullah. Jadi kita hari tu pada bahagian pertama kita ambil pendahuluan. Ini bahagian pertama kita ambil separuh sepertiga itu berkenaan dengan tajuk tanda-tanda yang ada tentang kedatangan Nabi SAW sebelum daripada baginda datang. Kita bincang itu, alhamdulillah kita habiskan. Sampai last kita bincangkan berkenaan mimpi Nabi dan juga Nabi mula suka beribadat di Gua Hira. Okey. Hari ni kita akan masuk, sesiapa yang ada buku nota tu, nota yang kita kirimkan tu muka 7. Kita akan bincang hari ni insya-Allah orang-orang yang Islam dengan sebab berita-berita gembira. Orang-orang yang Islam dengan sebab berita-berita gembira. Sebab kita kata Nabi SAW sendiri serta hatta ajaran agama Islam sendiri telah ada dalam kitab terdahulu. Sebab tu bila Nabi datang, kita kata hari tu banyak di kalangan pendeta dan rahib masuk Islam. Cuma kita tak sebutkan nama-nama mereka. Hari tu kita bincangkan nama mereka. Secara general kita ceritakan bagaimana dahulu orang-orang Madinah masuk Islam dengan cepat bila melihat Nabi SAW. Kita kata, dan itu adalah kerana apa yang mereka dengar daripada jiran-jiran mereka Yahudi tentang sifat-sifat Nabi. Jadi dengan sebab itu mereka lihat Nabi ketika datang tunaikan haji zaman jahiliyah pun mereka lihat Nabi, maka mereka terus tahu inilah utusan yang Allah Taala apa yang disebutkan oleh atau Rasul yang disebutkan oleh golongan Yahudi di keliling Madinah. Jadi dengan sebab itu diorang kenal. Okay, jadi pada hari ini insya-Allah kita akan bincangkan berkenaan dengan beberapa nama ataupun orang-orang yang terkenal yang masuk dalam Islam dengan sebab berita gembira yang ada dalam kitab-kitab suci mereka. Yang terdahulu Baik. Berkata pengarang kita hafizahullah, orang-orang yang Islam dengan sebab berita-berita gembira. Okey. Adapun selepas perutusan baginda SAW, yang kita bincang sebelum Nabi diutuskan. Ini selepas Nabi diutuskan sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kita telah menyaksikan cepatnya penerimaan penduduk Madinah terhadap Islam. Dan menggalakkan mereka untuk itu apa yang mereka dengari daripada orang-orang Yahudi berkenaan kedatangan baginda SAW, serta apa yang orang Yahudi dahulu telah pinta kemenangan dengannya ke atas musuh-musuh mereka, seperti yang kita telah jelaskan ayat 89 dan ayat ke 101 kan, surah Al-Baqarah, yang mana orang-orang Yahudi dahulu minta menang dengan kitab ataupun ajaran Nabi akhir zaman dan minta menang dengan Nabi akhir zaman. Okey, jadi bila kita kata benda tersebut didengari oleh orang-orang Madinah, mereka dengar dan mereka dapat tahu, lalu mereka cepat untuk menerima baginda SAW. Bila tengok tu, hatta kalau kita buka kita sirah, memang Nabi SAW bila dilihat oleh orang Madinah yang datang ke Mekah, diorang kata inilah Rasul yang jiran kamu Yahudi ceritakan, cepat ambil semua yang ambil. Sebab Nabi kebetulan pada tahun berkenaan, Nabi menawarkan diri baginda kepada semua kabilah Arab dan semua reject. Semua kabilah Arab tak setuju, tak nak ambil Nabi. Okey. Jadi dengan sebab itu bila orang-orang Ansar ni ataupun orang-orang Aus dan Khazraj ni cepat ambil Nabi, ada soalan yang perlu kita fikirkan. Okey. Sementara dia kata penduduk Mekah pula telah menghalang dan menentang baginda SAW. Itu yang kita lihat dalam surah surah Al-Hasyr ayat ke-9. Allah Taala nyatakan walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim, dan orang-orang yang mempersiapkan dar tempat tinggal wal iman dan iman sebelum orang-orang muhajirin, sebelum mereka itu sebelum orang muhajirin. Ayat ke-8 tajuk muhajirin, ayat ke-9 tajuk ansar. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka suka kepada orang yang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan tidak dapati dalam diri mereka sebarang keinginan atau hajat kepada apa yang mereka berikan. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, dan mereka lebihkan orang lain ke atas diri mereka sendiri sebelum mereka ada kesempitan. Wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika muflihun, barang siapa yang dilindungi daripada kebakhilan dirinya, maka mereka lah orang-orang yang berjaya. Jadi ayat tu kena pada orang Ansar yang mempersiapkan tempat tinggal sebelum daripada kedatangan Nabi SAW. Nanti kita akan baca even dalam Bible pun ada sebutan tentang ciri-ciri orang-orang Madinah ni. Baik. Okey, ni nama-nama yang kita akan bacakan. Baik, pertama antara yang masuk Islam dengan berita gembira adalah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Dia kata Abdullah bin Salam adalah antara orang yang masuk Islam di atas berita-berita gembira ini yang kita bincangkan. Beliau merupakan pendeta Yahudi
paling berpengetahuan yang menetap di Madinah Munawwarah. Dengan pengakuan orang Yahudi sendiri. Yahudi sendiri mengaku dia ni orang paling alim. Beliau juga adalah di antara orang yang Allah Ta'ala telah firmankan mengenainya dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-10. Surah Al-Ahqaf ayat ke-10 Allah Ta'ala katakan, Qul, ini pasal 7 pada orang-orang musyrikin Mekah. Qul ara'aitum in kana min indillah. Katakan Muhammad, jika, apa pendapat kamu jika ia adalah daripada Allah Ta'ala. Wa kafartum bi, dan kalian kufur terhadapnya. Wa syahida syahidun min bani Israel ala mithli. Sedangkan menyaksikan seorang saksi daripada Bani Israel di atas yang serupa dengannya, menyaksikan Muhammad Rasulullah. Fa'amana wastakbartum, lalu dia beriman dan kalian menyombong. Mana mereka ada kitab, kalian ummi, tak ada kitab. Tapi kalian boleh menolak Muhammad dengan alasan kamu tak setuju dengan dia, tapi dan sedangkan Bani Israel, orang yang bukan daripada Arab, datang menyaksikan Muhammad Rasulullah. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Allah Ta'ala akan berikan hidayah pada kaum yang zalim. Okay. Allah bin Salam, kita kata telah sampai kepada beliau mengenai kedatangan baginda SAW. Nabi SAW datang ke Madinah. Maka beliau telah datang menanyakan baginda tentang beberapa perkara. Dia ada beberapa riwayat yang Allah bin Salam dan juga ada peneliti-peneliti yang lain datang menguji Nabi SAW dengan beberapa soalan. Dan soalan-soalan tersebut kita kata macam disebutkan adalah pembuktian bahawa Muhammad SAW memang utusan Allah Ta'ala. Ya, ini pasal kita kata pasal Nabi Muhammad tak pernah belajar daripada peneliti Yahudi atau Nasrani tentang agama. Jadi dengan sebab itu bila baginda SAW menceritakan perkara-perkara tertentu, bahkan yang kita nak baca ni tak diberitahu kepada baginda SAW kecuali ketika soalan datang. Okey. Dia kata apa? Beliau datang kepada Nabi untuk menanyakan baginda tentang beberapa perkara. Lalu beliau berkata, aku akan menyoal engkau tentang 3 perkara yang tak diketahui melainkan oleh seorang Nabi. Dengan soalan dia adalah pertama, apakah tanda pertama kiamat? Apakah tanda pertama kiamat? Kedua, apakah makanan pertama yang akan dimakan oleh ahli syurga? Apakah makanan pertama yang akan dimakan oleh ahli syurga? Kemudian, mengapakah seorang anak milik kepada bapa atau ibu? Kenapa anak tu kadang rupa mak, kadang rupa bapa? Okey, berarti 3 soalan. Nabi SAW bersabda, Nabi SAW bersabda, Jibril telah memberitahuku tentangnya sebentar tadi. Baru sebentar tadi Jibril beritahu aku tentang soalan kau ni. Ibnu Salam, Allah bin Salam kata apa? Dia kata itu adalah musuh Yahudi di kalangan para malaikat. Mereka musuhi. Itu dalam surah Al-Baqarah datang. Allah Ta'ala nyatakan berkenaan dengan perbuatan mereka musuhi Jibril tu. Allah Ta'ala kul man kana aduwwan li Jibril. Katakan Muhammad, siapakah layak menjadi musuh pada Jibril? Siapa boleh jadikan Jibril sebagai musuh? Ini kita kata antara Allah Ta'ala persoalkan. Sebab memang kita faham macam kita pernah sebutkan, orang Yahudi dia bila rosakkan wahyu, cara dia adalah dia rosakkan pembawa wahyu. Sebab tu diorang secara langsung angkat Jibril ni adalah musuh yang di kalangan para malaikat untuk mereka. Bahkan ada ayat lain yang datang yang dalam surah Al-Baqarah bila dalam tafsir membincangkan tentang ayat sorry sikit, lidah saya bukan lidah, hingus lah, hidung saya sumbat. Kemarin main hujan. Main hujan. Pasal hari hujan silap. Tapi ni gini sikit lah. Alhamdulillah Allah tak ada berikan penyakit. Dulu PKP elok sihat, tak ada kena apa, main hujan dah start. Okey. Okey. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-97 98 yang Allah Ta'ala terangkan berkenaan dengan Allah Ta'ala soal siapakah boleh menjadi musuh pada Jibril. Sebab macam dikatakan oleh Allah SAW kat sini, dia kata itu bila Nabi sebut Jibril, dia kata itu musuh kami di kalangan para malaikat. Bahkan dalam ayat 97-98 tu memang seorang sekumpulan Yahudi jumpa Nabi SAW dan dia kata, kami nak tanya kau tentang beberapa perkara, kalau kau jawab betul kami ikut kau. Dari antara soalan tu ada siapa malaikat penjaga kau di kalangan siapakah penjaga kau di kalangan para malaikat? Bila Nabi jawab Jibril, dia kata tak boleh, kami tak setuju. Ini musuh ajab Bani Israel di kalangan para malaikat. Kalau kau kata John dia kata kalau kau kata Mikail maka kami akan terima. Kalau kau kata Mikail. Lepas tu Nabi SAW pun jawab kekalkan dia adalah Jibril AS. So dia menggunakan itu alasan untuk tak nak beriman dengan Nabi SAW. So jadi bila kita lihat dalam kisah tersebut,
Dia kata itu adalah musuh Yahudi di kalangan para malaikat. Nabi SAW bersabda, okey, Nabi terus jawab, dia tak hiraukan masalah apa dia opposition dia orang mengenai tak setuju dengan Jibril. Adapun dia kata tanda-tanda awal kiamat adalah api yang mengumpulkan mereka itu manusia dari timur sehingga ke barat. Mereka semua bergerak menuju ke mahsyar. Cuma kita tahu bahawa dari segi masalah kronologi tajuk kiamat ni memang berlakunya kiamat sebenarnya ke atas manusia yang tidak lagi beriman. So orang yang beriman akan dimatikan awal dengan angin yang bertiup daripada Yaman daripada Syam akan matikan orang beriman. Dan sebab ini semua kisah yang lepas daripada Isa AS dah bunuh Ya'juj dan Ma'juj. Ini kadang banyak orang salah faham, dia kata Ya'juj dan Ma'juj dah ada dan sebagainya, sedangkan kalau ikut pada hadis Nabi SAW, lepas Ya'juj dan Ma'juj mati, tempoh tu ada. Mana lepas je, kenapa Nabi kata lepas Ya'juj dan Ma'juj datang akan ditunaikan haji. Maksudnya haji akan ditunaikan sebab walaupun Ya'juj dan Ma'juj datang dibunuh mereka, kemudian masih lagi orang beriman akan hidup. Sampai suatu peringkat kalau matikan semua beriman, maka tinggal orang yang akan mengawan macam mana mengawan keldai di tepi jalan. Ke atas mereka dah berlakunya kiamat. Itu juga dalam hadis yang lain Nabi kata takkan berlaku kiamat selagi dikata Allah Allah. Bukan suruh zikir Allah Allah. Maksudnya selagi disebut Allah, maka takkan terjadi kiamat. Maksudnya kiamat akan berlaku bila mana orang beriman mati. Itu yang kita harap Allah Taala cabut nyawa kita sebelum kiamat. Soalan kuliah akan datang api yang mengumpulkan manusia ke bumi Syam untuk bermulanya berlaku kiamat. Berterbangan di gunung gadang sebagainya, itu berlaku pada mereka. Sebab tu Nabi kata tanda awal kiamat tu adalah api yang mengumpulkan mereka itu manusia dari timur sehingga ke barat. Okey, itu pertama. Nabi jawab pula. Nabi kata makanan pertama ini ahli syurga Makanan pertama ahli syurga Nabi sebutkan adalah lebihan hati ikan. Dia actually dalam hadis Nabi SAW pun datang dengan sebutan ziyadah kabil hud, lebihan hati ikan. Tapi masalah macam mana ikan apa tu saya tanya. Dia pada konsep benda-benda ghaibi ni, kita tahu kalimah tapi tak tahu cara. Kita faham berkenaan dengan tajuk apa disampaikan tu, kita faham kalimah dia. Ini kaedah kita beriman dengan perkara ghaib. Macam sungai syurga nanti ada sungai daripada madu, sungai daripada arak, sungai daripada susu, sungai daripada air yang tak berubah bau. Jadi kita faham kalimah, kita faham susu, faham madu, faham arak. Tapi masalah macam mana ia dibuat, kita tak tahu. Ini kita faham kalimah, tak tahu cara. Nabi kata ziyadah kabil hud, lebihan hati ikan. Itulah makanan pertama ahli syurga. Tapi ini janganlah pula pergi buat produk jual-jual kata kerana tu ahli syurga punya makanan awal adalah lebihan hati ikan, maka kita pun jual hati ikan dan suruh orang makan. Jual produk. Itu ngarut. Pada asasnya kita tahu bahawa setiap tempat, setiap daerah Allah Taala tentukan untuk setiap tempat tu akan makanannya yang bersesuaian dengan kehidupan mereka masing-masing. Macam orang kat Eskimo dan Inuit, mereka makan anjing laut kan, ataupun kan disebut anjing laut lah, macam binatang tu makan dengan lemak dan sebagainya, maka bersesuaian tempat mereka pasal mereka tak ada binatang lain. Tempat kita binatang lain pula, so bersesuaian lah. Tak perlu kita sibuk nak jual minyak ikan untuk kononnya dapat kebaikan dan sebagainya. Okay, ala kulihal itu yang Nabi jawab pada dia. Kemudian Nabi kata manakala anak pula, apabila air mani lelaki mendahului air mani perempuan, dia itu si bapa memiripkan anak. Dan bila air mani perempuan mendahului air mani lelaki, si ibu memiripkan anak. Mirip anak tu berdasar kepada siapa yang dahulu akan keluar. Dia di riwayat datang banyak. Ada yang datang riwayat datang dengan lafaz bukan sabaqah tapi dengan lafaz ala. Bila mana melimpah atau lebih banyak air mani lelaki banding perempuan, bahkan kadang-kadang jantina pun ditentukan dengan itu. Dia anak tu akan lelaki dengan izin Allah Taala. Kalau air mani perempuan lebih banyak dari air mani lelaki, maka dia akan dia akan cenderung pada untuk wanita dengan izin Allah Ta'ala. So basic dia sebab sperma yang dihasilkan oleh seorang lelaki yang berkromosom Y, itu yang bawa genetik untuk jantan, dia akan lebih kuat ketika campuran mani itu lebih pahit, lebih alkalik. Tapi kalau sekiranya lebih acidic, maka yang X akan lebih kuat atau cergas untuk pergi ke arah telur. Itu basic yang kenapa jadi lelaki perempuan. So kat sini adalah hadis ni sebutkan berkenaan masalah keserupaan. Anak tu mirip siapa. Jadi genetik ni memang kita tahu bahawa sebenarnya ikut kepada kekuatan lah genetik. Cuma kat sini Nabi sebutkan macam tu.
Nabi kata bila air mani tu melampaui ataupun mendahului. Okey. Jadi Allah bin Salam berkata, aku bersaksi bahawa Tuhan melainkan Allah dan kau adalah pesuruh Allah. Wahai Rasulullah, kata Allah bin Salam, sesungguhnya Yahudi adalah satu bangsa pembohong. Oleh itu, tanyakanlah mereka tentang daku sebelum mereka mengetahui keislamanku. Sebelum aku masuk Islam ni diketahui oleh mereka, kau tanya siap-siap aku ni siapa. Kau dengar apa jadi nanti. Sebab dia nak tunjuk kepada Nabi SAW tentang keburukan perangai Yahudi. Lalu datang kepada orang-orang Yahudi, kepada baginda SAW, maka baginda bersabda, laki jenis apakah Allah bin Salam di tengah kamu? Allah bin Salam ni tengah kamu ni dia macam mana? Lalu, okey, orang-orang Yahudi berkata, orang terbaik dan anak orang terbaik di kalangan kami, serta orang termulia, anak orang keturunan dan keturunan orang termulia di kalangan kami. Kan? Orang terbaik, orang alim, anak orang alim, orang mulia, anak orang mulia. Ini pujian daripada Allah bin Salam. Lalu baginda SAW bersabda, bagaimana pendapat kamu semua jika sekiranya Abdullah bin Salam telah meluk Islam? Mereka berkata Allah Ta'ala melindungi beliau daripada itu. Hasya lillah, orang kata. Lalu Nabi SAW mengulang soalan pada mereka dan mereka mengatakan sedemikian. Lalu tiba-tiba Abdullah bin Salam keluar kepada mereka seraya berkata, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi Tuhan melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad utusan Allah Ta'ala. Lalu mereka, orang-orang Yahudi berkata, syarruna ibnu syarrina, ni orang jahat kami, anak orang jahat kami. Dan mereka mencaci Abdullah bin Salam depan Nabi. Sedangkan sebelum Abdullah bin Salam isytiharkan Islam, diorang kata orang terbaik. Dan bila dia isytiharkan saja keislaman dia, terus mereka tukar statement daripada orang terbaik kepada orang paling jahat. Lalu Abdullah bin Salam pun berkata, inilah yang aku bimbangkan wahai Rasulullah, inilah aku bimbangkan wahai Rasulullah. Maksudnya kita tahu bahawa ketika waktu ketika mereka berkat memuji Allah bin Salam, mereka tak tahu pun Allah bin Salam telah masuk Islam. So mereka pujilah melambung-lambung, tapi bila mana ternyata Allah bin Salam masuk Islam, mereka tak boleh nak tahan. Mereka terus caci dan cerca Allah bin Salam depan-depan Nabi SAW. Ini yang kita kata yang telah terjadi. Baik. Okey, selain dari itu, Zaid bin Sa'nah. Zaid bin Sa'nah juga merupakan di kalangan mereka yang meluk Islam dengan berita-berita gembira, dan beliau merupakan salah seorang pendeta Yahudi di mana beliau telah mengenali sifat-sifat Nabi, yang salah satu di antaranya bahawa baginda tidak menambah sifat terlalu tidak tahu, melainkan baginda sopan. Melainkan kepada baginda melainkan kesopanan. Tidak baginda makin tak tahu, kita makin sopan. Jadi maksudnya macam ni, kalau kita dituduh oleh orang dengan satu benda yang kita tak tahu kenapa tuduhan itu dilemparkan, kita terus marah. Kita terus akan marah. Tapi Zaid bin Sa'nah ni, dia dah test Nabi dengan semua sifat. Tetapi dia tak nampak satu lagi sifat dia tunggu. Dia tengah test. Jadi macam dekat bawah tu diriwayatkan oleh At-Tabarani daripada Allah bin Salam. Beliau berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala tatkala dia ingin memberi hidayah kepada Zaid bin Sa'nah, telah berkata Zaid bin Sa'nah, dia kata tidak ada satu pun daripada tanda-tanda kenabian mereka aku telah kenali pada wajah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana aku melihat baginda, dia kata, kecuali dua perkara yang aku tak tahu pada baginda. Dua perkara yang dia nak cek tu adalah kesopanan baginda mendahului ketidaktahuan baginda. Mana Nabi punya sifat sopan, lembut, mendahului ketidaktahuan. Mana kalau dia tak tahu, dia makin lembut. Dan juga dia kata tak menambah ketidaktahuan baginda, melainkan lemah lembut. Dia kata Zaid bin Sa'nah telah keluar Rasulullah SAW pada satu hari daripada bilik, daripada hujurat. Kan kita tahu bahawa Nabi SAW dahulu rumah baginda kan dia macam macam bilik. Jadi ada ruang kosong tengah. So Nabi SAW bila kita kata dipanggil hujurat tu sebab itu bilik isteri dia. Dia ada laluan tengah yang Nabi keluar masuk. Lepas tu daripada bilik Aisyah ada ruang masuk ke dalam masjid. So jadi bila dia kata satu hari Nabi keluar daripada bilik-bilik, itu ruang rumah isteri baginda. Dan bersama baginda ketika itu adalah Ali bin Abi Talib. Dan juga dia kata dia telah keluar Nabi SAW bersama baginda ada Ali bin Abi Talib. Lalu seorang lelaki telah datang pada baginda SAW. Dia kata dia kata kata kenderaannya seperti seorang badui. Mana lelaki itu datang jumpa Nabi dan keadaan macam rupa badui. Lalu lelaki itu berkata, dia kata ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku mempunyai satu kumpulan di kampung Bani Fulan, Bani tertentu disebut, yang telah menyerah dan masuk ke dalam Islam, dan aku telah mencerita kepada mereka, jika mereka telah Islam,
Rezeki akan datang kepada mereka mencurah-curah. Namun telah menimpa mereka kebuluran, kepayahan dan kemarau dari hujan. Lalu maka aku bimbang ya Rasulullah, mereka akan keluar daripada Islam kerana ketamakan. Sebagaimana mereka masuk dalam Islam dengan ketamakan. Ini basic. Memang tak dinafikan. Sebahagian daripada orang-orang Arab Badui masuk Islam tu sebab nakkan bantuan, pertolongan. Ini kita tak nafikan. Sebab tu kenapa dalam surah Al-Hujurat ada Allah Ta'ala sebutkan, qalatil a'rabu amanna, berkata orang Arab Badui, kami telah beriman. Allah Ta'ala jawab, qul lam tu'minu, katakan umat kamu tak lagi beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katalah kami telah Islam. Walam yadkhulul iman fi qulubikum, kerana belum lagi masuk iman dalam hati kalian. Ini orang-orang Arab Badui. Dia benda ni memang biasalah. Dalam kes berdakwah, umat Islam kita biasa cari dana untuk bawa pergi ke tempat orang asli, dakwah mereka masuk Islam. Tapi kalau kita perhatikan, saya pernah tengok ada sumpah seorang Allah Ta'ala, dia kerja untuk dakwah orang Muslim lah. Cuma saya tanya soalan jugalah bila dia sebutkan tentang ni. Saya kata, bila awak ajak orang masuk Islam, awak sebut apa? Saya kata, dia kata kita ajak terus masuk Islam, kita bagi kain, bagi beras, bagi sekian, kemudian buat benda-benda seronok untuk orang. Lepas tu kita ajak masuk Islam. Saya kata bila cakap ajak mereka masuk Islam tu, apa yang awak kenalkan? Saya kata masalah sebab banyak perkara berlaku yang timbul tajuk lepas dari Islam keluar balik Islam. Antara punca dia adalah ketika penjelasan. Betul, kita kata orang asli ni kadang-kadang dia plain people, dia tak ada rumitkan keadaan. Putih-putih, hitam-hitam. Macam dikatakan oleh Ahmad Didat bila dia terangkan berkenaan dengan tajuk nama Allah Ta'ala tu apa, dia pernah sebut satu kisah berkenaan dengan missionaries Kristian datang jumpa orang Afrika. Lepas tu bila diorang ajak orang-orang diorang ajak Afrika ni masuk ke dalam agama Kristian. Jadi orang Afrika ni, Ahmad Didat kata, dia tanya pada missionaries Kristian tu, Akhenaten, mana ada lubang dubur tak? Mana Tuhan yang kau ajak kami sembah ni, lubang dubur dia tak? Sebab mereka tak boleh terima Tuhan pergi tandas. Mereka tak boleh terima Tuhan yang pergi tandas. Sebab tu kenapa banyak sembahan-sembahan golongan orang animisma ni, yang duduk dalam sembahan hutan ni, pokok, kayu, batu, sebab benda objek mereka sembah tu tak berubah, kekal macam tu. Walaupun sebenarnya kalau dicek balik, benda-benda tersebut tak ada pertahankan diri. Pokok ke kalau ditebang tak ada pertahankan diri, batu ke dia pecah tak ada pertahankan diri. Macam kisah Ibrahim alaihissalam kenakan kaum dia. Tapi dalam masa sama bagi mereka objek-objek itu lagi baik daripada manusia yang akan berubah, yang akan sakit perut, pergi tandas, berkahwin dan sebagainya. Mereka tak boleh terima. So, kadang-kadang dalam dari konsep masalah ketuhanan ni, mereka lebih plain, maksudnya lebih kosong, lebih straight to the point. Tak perlu kepada falsafah dan sebagainya. So, jadi bila saya tanya apa benda jawab, ni masalah. Sebab memang timbul tajuk, sebahagian besar dakwah kita ni kita buat dengan gula-gula. So, bila gula-gula tak ada, diorang akan lari. Sebab tu kejap masuk Islam, kejap keluar Kristian, kejap masuk Kristian, kejap keluar Islam. Kerana masalah apa kita sedia kepada mereka dari masalah kefahaman. Sebab nak tak nak, diorang mesti ada tajuk tentang kenal Tuhan. So, diorang ada masalah kepercayaan tentang kematian dan sebagainya. So, dari sudut itu, kadang-kadang saya perhatikan ada kumpulan yang ajak non-Muslim masuk Islam ni, diorang lebih kepada habuan. Jadi macam kes sahabat ni lah. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata aku ajak mereka masuk Islam. Kan? Dan aku kata rezeki akan melimpah ruah. Tapi kena pada mereka ni kebuluran. Jadi aku bimbang mereka keluar dari Islam kerana ketamakan, sebagaimana mereka masuk Islam kerana ketamakan. Jadi kalaulah engkau berpendapat agar dihantar pada mereka dengan sesuatu yang menyelamatkan mereka, aku akan lakukan. Engkau boleh kau hantarlah benda supaya selamatkan mereka. Lalu lantas baginda memandang pada lelaki sebelah baginda. Ini Ali lah. Kata Zaid bin Sa'nah, aku nampak dan pandang pada Ali. Lalu Ali bin Abi Talib berkata, ya Rasulullah, tidak tersisa sedikit pun. Ini kaedah Nabi SAW dahulu. Bila baginda mengagihkan harta zakat, baginda tidak simpan. Dia habis. Dia berbeza dengan kaedah zaman sekarang. Harta zakat banyak simpanan. Disimpan dan sebagainya. Betul. Kita tak pernah kata bahawa pembaziran tu harus. Tapi pengagihan kepada orang memerlukan tu ketika dia perlu sekarang. Bukan nanti tahun depan baru nak bagi.
Sebab tu kadang dari konsep ni Nabi SAW tak pernah ada. Bahkan Baitul Mal hanya muncul pada zaman Umar. Bila mana harta daripada kerajaan Parsi dan Rom melimpah ruah masuk dalam Islam. So harta banyak sangat, tak tahu nak buat apa. Maka di situlah timbulnya mereka adakan Baitul Mal untuk bersimpan harta rampasan perang, zakat dan sebagainya. Adapun ketika zaman Nabi SAW, Abu Bakar tidak ada sebarang rumah untuk simpanan harta tadi. Bahkan masuk keluar. So ini bila Ali bin Abi Thalib kata tak sisa apa pun, maksudnya dah ada tapi dah habis. Tak dapat nak bagi lain. Maka ketika tu Ali kata itu. Ketika tu Zaid bin Sa'nah menyampuk. Dia kata lantas aku berkata kepada baginda dan aku mendekat baginda, aku berkata, "Ya Muhammad, adakah kau ingin menjual kepadaku tamar tertentu dari kebun Bani Fulan sehingga tempoh tertentu? Begini. Mana kau nak tak? Jual pada aku." Maksudnya aku beli. Mana aku beli benda tu, kau bagi agihkan, tapi nanti kau bayar balik kepada aku. Mana kebun si Fulan. Maka Nabi SAW bersabda, "Engkau tidak sebut kebun Bani Fulan?" Dia berkata, "Ya." Lantas Rasulullah membuat janji denganku, kata Zaid bin Sa'nah. Lalu aku pun membuka uncangku dan beri kepada baginda 80 timbangan daripada emas. Dan dengan bagi tamar tertentu sehingga tempoh begini-begini. Maksudnya dia bagi tarikh, nanti dia bayar balik. So jadi dia ambil tamar tu dibayar, kemudian macam seorang Nabi pinjam dengan dia. So dia bagi tamar tadi bagi untuk balik kampung. Dan masa sama Nabi hutang dengan dia. Tunggu sampai nanti tempoh tentu akan dapat balik. Okey. Lalu dia kata baginda pun berikan kepada lelaki tersebut sambil dan bersabda, "Berlaku adil pada semua dan selamatkan mereka." Ambil tamar ni pergi. Kemudian Zaid bin Sa'nah berkata, maka apabila sebelum waktu tempoh dalam jarak 2 atau 3 hari, maksud dia tarikh untuk pulangkan hutang tu lagi 2-3 hari sebelum daripada waktunya, Rasulullah SAW telah keluar bersama baginda Abu Bakar, Umar dan juga Uthman radhiyallahu anhum dalam sekumpulan para sahabat baginda. Dan baginda SAW mensolatkan satu jenazah, dia kata. Dan dapat menghempari dinding untuk baginda SAW duduk. Lepas solat jenazah, Nabi nak berteduh di dinding punya bayang-bayang kebun kat tepi tu. Kemudian dia kata, lalu aku telah datang pada baginda SAW, lantas aku mencekak baginda pada genggaman pakaian dan selimpang baginda. Mana pada baju dan juga bahagian tengkuk baginda ditarik. Dia kata, dan juga dia kata, aku mana baginda dengan wajah yang kasar dan aku kata kepada baginda, "Ya Muhammad, mengapa engkau tidak menunaikan daku hakku? Demi Allah, aku tak ketahui Bani Abdul Muttalib melainkan maling-maling akan membayar hutang. Dengan mencampuri kamu, aku dapat ketahui." Lepas aku buat transaksi engkau ni, aku tahu. Tapi sebenarnya dia minta hutang tu 2-3 hari awal. Jadi bila dia buat macam tu kat Nabi SAW, aku lihat, dia kata aku lihat kepada Umar. Dan 2 biji matanya berputar di wajahnya seperti paksi yang berpusing. Macam batu giling yang berpusing. Mata Umar bulat berpusing. Tengok pada dia. Kemudian dia melempar kepadaku dengan pandangan dan berkata, "Hai Musa Allah, adakah engkau kata kepada Rasulullah apa aku dengar? Dan engkau berbuat pada apa dengar apa aku lihat? Demi yang nyawaku di tangannya. Kalau tidak kerana apa yang aku bimbang, ia terlepas cahaya aku pancung kepala engkau dengan pedangku." Dia memang Umar dah nak terkam dia. Lalu ketika itu sedangkan Rasulullah SAW memandang kepadaku dengan dalam keterangan dan kelembutan. Lalu baginda bersabda, "Wahai Umar, aku dan dia, mana urusannya aku dengan dia? Kami lebih perlukan kepada yang lain daripada ini. Untuk kau bercampur tak perlu," kata Rasulullah kepada Umar. "Engkau menyuruh aku dengan mengelokkan pembayaran dan kau suruhlah dia mengelokkan permintaan. Bawa dia Umar, berikan dia haknya dan tambahkan 20 gantang tamar sebagai balasan kau takutkan dia." Maksudnya Nabi SAW, memang Nabi tak perasan. Dia datang tu sergah Nabi tak marah pun. Bahkan Nabi SAW berlembut dengan dia. Dia berkata, "Zaid, maka aku pun Umar pun membawaku, lalu dia memberikan kepadaku hakku dan menambahkanku 20 gantang tamar. Lalu aku pun berkata, 'Apa tambahan ini wahai Umar?' Dia berkata, 'Rasulullah SAW telah memerintahkan aku untuk menambahkan pada engkau sebagai balasan. Aku takutkan kau. Aku sergah kau tadi, ini balasan dia.' Okey. Lalu beliau berkata, dia kata aku berkata Zaid bin Sa'nah, aku pun berkata, "Engkau kenal aku wahai Umar?" Umar berkata, "Tidak." Aku berkata, "Aku Zaid bin Sa'nah." Lalu Umar kata, "Habr, pendeta?" Lalu aku berkata, "Pendeta." Dia pun berkata, kata Zaid bin Sa'nah, "Tidak." Dia kata Umar berkata, "Jadi apakah menyebabkan kau lakukan terhadap Rasulullah apa kau lakukan? Dan kau kata kepadanya apa yang kau katakan? Kenapa kau buat apa kau buat?" Dia kata. Lalu
aku pun berkata, Zaid bin Sa'nah berkata, tiada satu pun daripada tanda-tanda kenabian melainkan aku telah kenali pada wajah Nabi Muhammad SAW bila aku melihat baginda. Kecuali dua perkara yang aku tak dapat tahu daripada baginda SAW. Itu apa? Kesopanan baginda mendahului ketidaktahuan. Nabi sopan bila tak tahu, Nabi bukannya marah. Okey. Dan tidak menambah ketidaktahuan baginda, makin baginda tak tahu, melainkan baginda makin lembut. Makin lemah lembut. Dan aku telah ketahui kedua-duanya. Nampak dah yang apa jadi sekarang. Kita maka aku bersaksi. Kat situ Zaid bin Sa'nah pun isytiharkan syahadah. Dia kata aku bersaksi bersaksikan kau wahai Umar bahawa aku telah meridai Allah Taala sebagai Tuhan, Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai nabi. Dan aku bersaksi kepada engkau bahawa separuh hartaku kerana sungguhnya aku orang yang paling banyak harta adalah sedekah untuk umat Muhammad. Itu Umar menyampuk. Umar kata ataupun untuk sebahagian mereka. Dia kata, mungkin harta engkau bukan untuk seluruh umat Muhammad, tapi untuk sebahagian mereka. Dan sesungguhnya engkau tidak akan mencukupi mereka. Umat Muhammad ni banyak. Kau tak cukup nanti harta kau nak bagi mereka. Aku berkata, ataupun untuk untuk sebahagian mereka. Kata Zaid bin Sa'nah. Okay. Jadi, dia kata, lantas Umar dan Zaid kembali kepada Rasulullah SAW. Lalu Zaid berkata, aku bersaksi bahawa Tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Maka beliau telah beriman, membenarkan sembahyang Nabi SAW dan beliau telah menyaksikan bersama baginda, hadir bersama baginda SAW peperangan yang banyak. Beliau kemudian telah mati syahid dalam perang Tabuk dalam keadaan maju tidak mundur. Semua telah merahmati Zaid bin Sa'nah. Berkata Al-Haythami, hadis ini teriwayatkan oleh Tabarani serta perawi dia adalah yang dipercayai dan telah meriwayatkan hadis ini Ibnu Majah sebahagian daripada kisah tersebut. Okey. So daripada sini kita faham dia test Nabi. Zaid bin Sa'nah dia test Nabi SAW untuk tahu adakah Nabi SAW ni ada sifat yang dia nak tengok. Ni kita kata macam dan akhirnya berjaya dia dapat lihat akan sifat berkenaan. Okey, di antara itu yang kedua. Di antaranya juga adalah mereka mula masuk Islam di kalangan Yahudi adalah Ka'ab al-Ahbar. Tapi Ka'ab al-Ahbar ni dia daripada zaman Umar. Dia tak sempat dengan Nabi SAW. Dia tak sempat dengan Nabi SAW. Sebab tu tak diisytihar dia sebagai sahabat. Lepas dia masuk Islam lepas daripada Nabi tak ada. Tapi pada zaman Umar, dia antara orang yang kadang-kadang banyak berdialog dengan Umar bin Khattab dan Hu. Bahkan sebahagian besar kadang-kadang cerita-cerita daripada Bani Israel, kalau dinukilkan oleh Ibnu Abbas, diperolehi daripada dia. Ka'ab al-Ahbar, gelaran dia. Okey. Dia kata, antara masuk Islam di atas perkara itu juga adalah kaum Yahudi juga adalah Ka'ab al-Ahbar. Beliau telah mengetahui berita-berita gembira tersebut. Sesungguhnya Abdullah bin Abbas telah menyoal beliau. Tanya pada Ka'ab al-Ahbar, dia kata bagaimana kamu dapati sifat Rasulullah dalam Taurat? Dia kata bagaimanakah engkau dapati sifat Rasulullah dalam Taurat? Lalu Ka'ab al-Ahbar berkata, kami dapatinya Muhammad bin Abdullah. Kami jumpa dalam kitab kami, nama dia Muhammad bin Abdullah. Ini kita sebut kan, nama Nabi adalah sangat unik. Tidak ada orang nama Muhammad sebelum Muhammad. Nama Abdullah ada. Jadi kita sebut kata nama bapa Nabi, nama dia Abdullah. Okay, Abdullah ataupun kita kata nama macam Omar ke ada, Amru banyak. Tapi nama Muhammad unik. Jadi dikata kami dapati dia Muhammad bin Abdullah. Okay, dilahirkan di Mekah, berhijrah ke Taibah. Nanti kita akan baca kisah ni ketika perbincangan berkenaan dengan tempat asal Nabi, nama Nabi, demikian juga Madinah macam mana. Jadi akan ada nanti daripada Old Testament pensyarahan tentang perkara ni. Akan terjadi kerajaannya di Syam. Syam nanti akan jatuh pada kerajaan Muhammad ni. Dia bukan seorang bercakap keji. Nabi SAW tak pernah cakap keji. Semua orang tahu. Bukan seorang bertiak di pasar-pasar. Tak pernah masuk dalam pasar menjerit. Nak menangkan dia, nak beli barang ke tak ada. Tak pernah menjerit. Tidak membalas keburukan dengan keburukan, tapi memaafkan dan mengampunkan. Ini memang kita lihat dalam Quran Karim. Allah Ta'ala saran kepada Nabi SAW untuk baginda membalas keburukan kebaikan. Idfa' billati ahsan. Balaslah dengan yang terbaik. Maksudnya orang buat jahat, balas baik. Ini yang sifat Allah Ta'ala perintah pada Nabi. Dalam surah Al-A'raf ayat 199, 200, Fusilat 34, 36, Al-Mu'minun 96, 98. 3 tempat yang datang Nabi diperintahkan balas baik pada benda buruk orang buat. So kat sini datang macam mana dikatakan oleh Ka'ab al-Ahbar. Okey. Dia kata maafkan ni. Umat ni kuat memuji. Mereka muji Allah Ta'ala pada setiap kesenangan dan kesusahan. Ini memang kita kata macam hatta memang dari persaran Nabi SAW, kita disuruh untuk memuji. Hatta kalau kita kena musibah pun, kita kata Alhamdulillah. Bahkan dalam kisah Nabi SAW sebutkan, berkenaan di syurga nanti ada Baitul Hamd.
rumah pujian. Rumah pujian yang khas untuk orang yang bila kena musibah dia kata alhamdulillah. Dia sebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan dipuji Allah Taala, dan Allah Taala suruh para malaikat binakan untuk orang berkenaan rumah di syurga. Dengan rumah tu dinamakan Baitul Hamd. Kita puji Allah Taala dengan banyak. Okey. Mereka mengagungkan Allah Taala pada semua tempat tinggi. Ini kita kata azan, berkumandang kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, membersihkan anggota-anggota mereka. Ini kita kata memang disuruh kita masa kita nak solat, mana boleh keadaan kotor. Kita sentiasa disuruh. Dan mereka memakai kain di tengah badan mereka. Maksudnya mereka pakai kain di tengah badan untuk tutup kawasan antara pusat ke lutut. Okey. Dia kata, jangan kata sarung pula, ni kan jual kain pelikat cap mangga kan, nanti kemudian kata ini sunnah. Pasal khabar kata. Ni kena faham sikit Jadi bila kita lihat di situ Khabar dia kata lagi, dia kata membersihkan anggota mereka dan memakai kain di tengah badan mereka. Mereka berbaris dalam solat sebagaimana berbaris dalam peperangan. Macam mana pergi masuk perang mereka baris, macam tu dalam peperangan, dalam ketika mana mereka dalam solat pun serupa. Sebab tu memang Nabi sebut dalam hadis sahih antara kelebihan umat Islam ni adalah yang tak ada pada umat lain, yang diberi pada umat Muhammad tak pada yang lain, adalah dijadikan barisan mereka solat sama macam barisan dalam peperangan. Dan bahkan Nabi sarankan suruh pada para sahabat untuk berbaris seperti barisnya para malaikat. Mereka memenuhkan saf pertama sebelum mereka buat saf yang kedua. Ini basic Cuma macam sekarang ni kita tak dapat nak penuhkan rapat. Jadi saya ulang ingatkan berkali-kali, ikut perintah kerajaan dalam masalah barisan saf dalam solat. Sebab kalau kata kerajaan kata tak selamat lagi, dia ikut, follow. Pasal para sahabat Nabi SAW dahulu macam tu. Mereka ada kefahaman sendiri, tapi bila kerajaan perintahkan mereka buat. Macam kisah Ibn Mas'ud kita kongsikan, macam kisah Ibn Umar bila dia solat di belakang Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Ikut kepada masalah kelayakan, Ibn Umar jauh lebih layak untuk jadi imam. Tapi dia tak buat jemaah baru kerana tak mahu memecahkan umat Islam dalam masalah pemerintahan. Okay. Kemudian mereka baris perang, suara mereka dalam masjid seperti bunyi lebah. Kalau kita masuk dalam masjid, memang kita kata benda semua itu yang berlaku. Dan kedengaran penyeru-penyeru mereka di udara langit. Maksud suara penyeru mereka mengajak untuk solat berkumandang di langit. Ini kata-kata Ka'ab al-Ahbar yang kita mungkin tak jumpa kesemuanya. Sebahagian kita akan baca nanti yang hampir serupa dengan maksud yang dia kata, tapi by letter sebutan dia mungkin tak ada. Sebab kita kena ingat dalam konteks Bible Old Testament dan New Testament, orang-orang Kristian dia pernah buat pindaan berkali-kali pindaan terhadap Bible. Buang verses tertentu yang mereka tak suka, masukkan benda yang mereka suka, tolak tarik suka hati. Sebab masalah Bible, kalau kita belajar berkenaan dengan perhimpunan Quran, perhimpunan Bible, macam dulu saya pernah ceritakan ada seorang doktor daripada Mesir. Dia ambil master bidang hadis, master dalam Bible. Dia buat perbandingan manhaj ataupun disiplin perhimpunan sunnah berbanding perhimpunan Injil. Bila dia buat perbandingan tersebut, dia kata memang kita kata pada segi masalah perhimpunan Bible ni sebenarnya walaupun diorang kata ada banyak manuskrip lama, tak ada dua identical. Diorang kata ada ribu-ribu naskah, tak ada dua identical. Maksud dua identical, kalau kita buat kaedah untuk pemastian, kalau ada dua serupa, tiga serupa daripada banyak ribu-ribu tu, kita menjadikan ini sebagai sandaran bahawa keserupaan tadi tu bukti inilah yang betul. Problem dalam Bible tak ada macam tu. Old Testament ke New Testament tidak ada keserupaan. Thousand dia kata ada manuskrip ataupun tulisan-tulisan lama, scroll ditemui, tetapi tak ada dua identical. Ini yang macam disebut oleh Ahmad Didat, kata Zakir Naik, dia kata macam mana nak pastikan mana betul? Sebab semua tak serupa. Sedangkan Al-Quran Karim yang kita sebutkan, hafalan kita, pergilah pada orang di Afrika ke, India ke, Malaysia ke, mana sebagainya pun, tidak ada perbezaan Quran. Quran tidak ada berbeza. Itu yang kita kata pada konsep Bible ni masalah. So barangkali apa yang disebut oleh Ka'ab al-Ahbar tentang sifat Nabi atau nama Nabi dan sebagainya mungkin telah hilang dipadamkan. Allah, pasal pindaan dibuat berkali-kali. Pindaan dibuat kerana Bible berkali-kali. Yang last kali diorang kata bersetuju untuk pegang adalah King James Version, versi King James.
yang mana diletakkan oleh salah seorang raja England, raja UK yang dia buatkan bentuk Bible tadi bentuk yang macam mana bahasa dia. Tapi yang masa sama lepas tu diorang ada RSV, Revised Standard Version, yang kita kata lebih sahih kononnya banding King James Version, versi King James. Allah Alam. Tapi yang pentingnya apa disebutkan ni nanti kita akan jumpa sebahagiannya ketika bincangkan tentang nama Nabi, tempat terakhir Nabi, tentang masalah tempat hijrah Nabi. Itu akan ada daripada Bible sini, kita akan nukilkan. Baik. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, antara orang yang beriman dengan berita gembira yang datang tentang Nabi ni adalah satu kumpulan di kalangan ahli kitab Nasrani Habsyah. Jadi pasal ini rekodkan dalam Quran tentang kehadiran mereka berjumpa Nabi SAW. Memang datang dalam Quran ceritakan tentang ada sekumpulan mereka datang berdialog dengan Nabi SAW. Dalam surah Qasas ayat 52 sampai 54. 52 sampai 54 Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey. Alladzina atainahumul kitab min qablihi. Orang-orang kami berikan mereka kitab sebelum daripada Muhammad, sebelum daripada Quran ni. Hum bihi yu'minun, mereka dengannya mereka beriman. Wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahu al-haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Dan bila dibaca kepada mereka ayat-ayat Quran, mereka berkata kami beriman dengannya, sesungguhnya ia kebenaran daripada Tuhan kami. Sesungguhnya kami sebelum daripadanya, sebelum datang Quran ni pun kami orang-orang Islam. Ulaika yu'tauna ajrahum marratain. Mereka itulah golongan diberikan pahala mereka dua kali ganda. Dua kali. Bima sabaru, dengan sebab mereka bersabar. Wa bima dara'una bil hasanati sayyi'ata, dengan sebab mereka membalas kebaikan dengan keburukan, kebaikan terhadap keburukan. Bila orang cerca caci mereka, so mereka tukar pendirian mereka balas dengan kebaikan, mereka tak marah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, daripada apa kami rezeki mereka infakkan. Jadi telah datang riwayat kalau kita baca dalam tafsir Ibn Katsir, kalau benda ni dalam surah Al-Imran punya tafsir pun ada tentang ceritakan berkenaan dengan macam mana datangnya orang-orang Habsyah Nasrani berdialog dengan Nabi SAW. Ada yang sampai peringkat Nabi mubahalah, mereka tak berani. Nabi ajak untuk sumpah laknat. Mereka dialog dengan Nabi, kalah, mereka berdegil. So, jadi itu pun ada kisah tersebut. Tapi ala kulli hal yang kita nak bincangkan adalah telah datang dari riwayat-riwayat sejarah bahawa sekumpulan utusan daripada Nasrani Habsyah. Habsyah tu kawasan Ethiopia, Sudan dan sebagainya, kawasan tu itu selalu satu kerajaan khas ada. Okey. Yang telah datang kepada Nabi SAW bertanya kepada baginda mengenai agama. Lalu baginda telah menjawab kepada mereka dan mereka telah mengenal daripada sifat-sifat baginda SAW dalam kitab mereka. Maka mereka telah meluk Islam. Maka itu yang menyebabkan bangkitkan tekanan dan gangguan daripada orang musyrik. Tapi rombongan ini tidak menghiraukan mereka, tak hiraukan orang musyrik. Seperti Allah Ta'ala firmankan dalam surah Al-Qasas 55 Allah Ta'ala nyatakan, wa idza sami'ul lagwa, bila mereka mendengarkan perkara lagwa, sia-sia daripada orang musyrik, a'radu anhu, mereka paling daripadanya. Wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum, mereka kata pada orang-orang musyrik, untuk kami amalan kami, untuk kalian amalan kalian. Salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Dia kata kesejahteraan ke atas kalian, kami tak ingin berdampingan dengan orang yang jahil. Ini memang kumpulan ni, rombongan daripada Nasrani Habsyah datang jumpa Nabi SAW. Okey, itu antaranya. Kemudian antaranya juga yang masuk Islam di kalangan ahli kitab yang membaca tentang kisah sifat-sifat Nabi SAW. Antara yang masuk Islam kerana berita gembira dalam kitab suci terdahulu adalah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Sebenarnya Salman Al-Farisi, kalau kita baca kisah ni nanti depan sikit ada satu bab khas menceritakan bagaimana Salman Al-Farisi masuk Islam. Memang kalau kita dengar sedih bila kita bincangkan hari itu tentang tanda daging timbul di belakang Nabi SAW, memang ada sebut tentang masalah keislaman Salman tu macam mana. Sebab Salman Al-Farisi dia test Nabi dengan banyak benda. Dia maksud dia macam ni, Salman Al-Farisi, kalau kita sebutkan itu kan kisah dia sebenarnya seorang majusi, penyembah api. Bapa dia sendiri adalah di antara kira-kira panggil orang besar dalam penyembahan api. Kemudian bapa dia suruh dia buat satu kerja. Dia pergi kerja tersebut, urusan bapa dia suruh tu, dia lintas dengan orang Nasrani sedang beribadat. Lalu dia rasakan ibadat orang Nasrani lagi baik daripada ibadat sembah api. Lalu dia pun duduklah tengok dan sebagainya, sampailah sekali bapa dia punya urusan tu tak diselesaikan. Bapa dia uruskan, suruh orang lain uruskan. Kemudian bila dia balik, bapa dia tanya kenapa, dia kata jumpa orang Nasrani beribadat. Dia rasakan lagi baik daripada agama sembah api.
Bapak dia punya marah, bapak dia ikat pakai rantai, tak nak bagi dia bergerak. Dia pula dalam masa sama, Salman Farisi dia pergi pesan kepada orang-orang Nasrani yang datang ada apa dekat apa ke Parsi, beribadat tu. Dia tanya mana negeri asal korang. So dia kata tempat asal kami di Syam. So dia kata kalau sekiranya korang nak balik ke negeri asal korang, bawa aku nak ikut, kata Salman. So bila sampai masa untuk mereka patah balik ke Syam, Salman Farisi ikut. Dia lepaskan diri daripada rantai bapak dia, ikat dia, dan dia pergi ke Syam. Sampai di Syam, first thing yang Salman Farisi buat adalah dia cuba untuk dapatkan orang paling baik untuk dia ikut. So diorang nak tunjukkan pada dalam gereja seorang lagi paling baik pada pandangan orang ramai lah. Lelaki sebut, tapi padri tu jahat. Salman Farisi tengok dia, dia ambil harta orang ramai simpan bawah gereja. So lepas tu bila orang tu mati, Salman Al-Farisi bila orang kata dia ni baik, Salman Farisi kata tak baik. Dia kata kenapa? Dia kata dia curi harta orang ramai. So dia kata mana bukti? Salman buka bawah gereja tengok ada harta. Diorang pun ambil mayat padri ni campak dekat salib dekat luar bandar. Dan kemudian biarkan dimakan oleh binatang. So, jadi lepas tu Salman Farisi kata lepas tu diorang gantikan rahib tersebut dengan rahib yang sangat baik, dia kata. Yang tak pernah ada orang baik macam tu. Orang tak solat 5 waktu baik macam tu. Kata Salman, aku tak pernah jumpa orang tak solat 5 waktu baik macam tu. Maksudnya pada zaman berkenaan tak ada siapa yang tinggal solat. Zaman kita dia ada orang gila. Tinggalkan solat, lepas tu rasa baik hati. Dia tinggal solat, dia rasa baik hati. Sedangkan Salman kata aku tak pernah jumpa orang yang tak solat 5 waktu baik macam tu. Maksudnya solat tu maksudnya menjadikan sifat seorang tu baik. Jadi Salman Al-Farisi dia kata dengan rahib tersebut, dia kata aku nak ikut engkau kan. Dia kata aku datang daripada Parsi sebagainya, jadi kat sini nak belajar. Dia kata apa ikutlah. So dia ikut dengan padri pertama ni sampaikan padri tu sakit nak mati. Dan bila padri tu sakit nak mati, dia kata pada padri berkenaan, dia kata tuan nak mati dah, ada tak orang macam tuan lagi? Takkan nak saya duduk sini tak tahu. Jadi dia pun yang padri tu kata ada dekat Mosul, pergi Iraq. Dia pergi patah balik ke arah Iraq, pergi arah balik daripada kalau Syam sini, Mosul tu ke belah Iraq. Ini Syam kan, daripada Dimash kan, kawasan Syam, kawasan Palestin sebagainya. So daripada situ dia bersafir balik pergi ke arah negara asal dia di Mosul. Kemudian di Mosul jumpa dengan padri pun baik juga. Dia duduk dengan orang tu pasal baik orang tu nak mati. So jadi lepas tu dia nak mati, dia cakap pada padri tersebut, tuan nak mati dah. Saya datang daripada sini pergi ke Syam, sekarang pergi ke sini pula, tuan nak mati. Ada orang lain macam tuan tak? Dia kata ada. Dekat Nasibai patah balik. So jadi dia ulang alik macam tu. Sampai last sekali padri yang terakhir kata, dia 3-4 kali dia pindah rendah. Lepas tu padri yang terakhir kata tak ada dah orang macam kami, tapi sekarang Nabi akhir zaman dah sampai masa. So Salman Al-Farisi dia cari harta, kemudian dia minta kepada kabilah Arab hantar dia ke Madinah. Tapi nak jadi cerita, on the way perjalanan Salman Al-Farisi telah dijual. So dia dijual jadi hamba. Tapi nak jadi cerita, dia dijual kepada seorang Yahudi, dan Yahudi tu pinjamkan dia kepada anak saudara dia tinggal di Madinah. So dari situ Salman Al-Farisi tahu dah ini tempat Nabi akhir zaman. So dia belajar, dia tahu sifat Nabi. So bila Nabi SAW datang ke Madinah, Salman Al-Farisi tunggu, dia nantikan tempat dia. Tapi ketika mana Nabi datang tu, dia tak dapat nak test, dia tak dapat kenal betul-betul. Jadi dia test Nabi dengan perkara. Antara pertama tu dia bagi sedekah, tengok Nabi makan tak. Dia bawa makanan, dia kata aku ni ada kumpulkan harta sikit, aku dengar korang ni orang baik, ni sedekah. Nabi kata dengan sahabat makan, Nabi tak makan. Dia kata ni satu. Kemudian bila Nabi SAW datang pula hari lain, dia datang pula bawa hadiah. Nabi makan, Nabi suruh para sahabat makan. Dia kata ni 2. Yang ketiga dia cari tu yang tanda daging timbul di belakang baginda SAW. Yang mana baginda SAW perasan satu hari Nabi tengah sibuk tanam sahabat yang meninggal, dia datang di belakang untuk intai Nabi punya badan. So Nabi perasan, Nabi jatuhkan sikit baju baginda supaya dapat nampak di belakang. Dia sebaik saya nampak daging tersebut, dia pun peluk baginda SAW dan juga menangis. Jadi dia jumpa Nabi. Dia kenal Nabi SAW. Sebab sifat itu ada pada kitab terdahulu. So dikata Salman Farisi yang telah bertemu dengan seorang rahib Nasrani yang beritahu baginda tentang tanda-tanda Nabi SAW yang ditunggu, Nabi yang ditunggu, serta sifat bandar berpohon tamar yang akan berpindah kepadanya Nabi tersebut. Lalu Allah Ta'ala sediakan bagi Salman Al-Farisi sebab-sebab yang bawa dia kepada Madinah. Walaupun sebab tersebut dia terjual, dia hamba. Dan dalam perkara ini kita kena belajar hukum. Sebab Nabi SAW tak suruh dia tikam
tuan dia. Nabi tak kata kepada Salman, tikam tuan kau tengah malam datang sini. Tak. Nabi suruh dia hormat kepada peraturan yang ada. Maksud dia walaupun Salman Farisi terjual dengan cara tipu, tapi dah terjual, maka Nabi suruh bebaskan diri dengan cara betul. Lepas tu Salman Farisi dia masuk Islam awal, tapi dalam masa sama dia tak boleh sertai dua perang. Perang Badar tak boleh sertai, juga perang Uhud. Sebab ketika perang tu berlaku, dia masih lagi seorang hamba. Itu kisah benar, kisah Salman Farisi. Lantas telah bertepatan pada baginda padanya pada Salman Farisi sifat-sifat bandar sebagaimana disebut kepada beliau oleh rahib tadi. Maka beliau menetap di dalamnya sehingga Nabi datang berhijrah kepada tempat berkenaan. Lalu beliau mengetahui sifat baginda sebagaimana disebut kepada beliau, dan beliau masuk Islam sebab saya melihat persamaan antara sifat-sifat tersebut dengan realiti. Mana hakikatnya sebiji. Jadi dia pun masuk Islam. Itu kisah Salman Farisi masuk Islam. Dia bukan setakat orang biasa, bahkan dia duduk belajar dengan rahib Kristian berkali-kali sampai tu. Bahkan ada setengah para ulama menyatakan umur Salman Farisi ratusan tahun. Sebab dia duduk dengan rahib pertama sampai rahib tu mati. Rahib kedua sampai rahib tu mati. Ketiga sampai rahib tu mati. Yang keempat sampai rahib tu mati. So, umur dia panjang. Umur Salman Farisi panjang. Allah pada kita kata kalau pada zaman berkenaan ada seorang dua berumur panjang. Macam zaman kita pun, orang berumur 116 tahun, 120 tahun, seorang dua orang tu biasalah. Cuma mungkin perbezaan dia adalah orang zaman kita tak sekuat Salman. Sebab Salman Farisi walaupun dah umur macam tu tapi masih lagi kuat. Bahkan ikut serta peperangan dengan Nabi SAW. Okay. Itu Salman Farisi. Baik, di antara juga yang mempercayai Nabi SAW adalah di kalangan ahli kitab adalah Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ni dia adalah sepupu kepada Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid. Khuwailid tu dengan Naufal tadi beradik. Okay, nama dia Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Dia Waraqah bin Naufal bin Abdul Uzza bin Qusay. Dia bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Jadi kita kata diorang ni sepupu. Sebab tu bila kita kata dia dengar kisah Nabi SAW. Dia pasal Waraqah bin Naufal ni antara lelaki yang Quraisy tapi masuk agama Kristian. Dia bukan Bani Israel, dia memang keluarga Quraisy. Dia anak beranak Qusay bin Kilab. Datuk Nabi SAW kan. Memang keturunan Quraisy. Tapi dia, Waraqah bin Naufal, dia masuk Kristian. Okay. Dia adalah Quraisy yang berada pada kepercayaan Nasrani. Dia masuk Nasrani. Dia sebenarnya pada ketika sebelum Nabi diutuskan, ada tiga orang cari agama kebenaran. Waraqah bin Naufal masuk Kristian. Kemudian Al-Qis bin Sa'idah Al-Iyadi. Al-Qis ibnu Sa'idah Al-Iyadi. Masuk Yahudi. Seorang lagi nama dia Zaid bin Amr bin Nufail. Masuk agama, dia cari agama Ibrahim. Tiga orang zaman jahiliyah tak nak sembah berhala. Ini antaranya Waraqah bin Naufal. So jadi ketika Nabi SAW menceritakan kepadanya apa yang telah mendatangi baginda daripada wahyu dengan perantaraan malaikat Jibril, dia telah berkata, ini adalah namus. Ini malaikat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Musa AS. Dia terus kenal. Tak ada sebarang kebimbangan. Terus dia tahu. Bahkan memang Waraqah bin Naufal, dia kata dan kemudian boleh bercita-cita agar dipanjangkan usia untuk dipanjang untuknya umur bagi membantu Nabi ketika baginda dimusuhi oleh orang ramai. Memang dia sebut. Dia minta Nabi SAW, dia minta, alangkah baik kalau aku kuat, aku hidup, aku bantu kau dengan bantuan yang kuat. Dan kalau alangkah baik aku hidup ketika kau halau kau. Alangkah baik kalau aku hidup ketika kau halau kau. Lepas Nabi SAW tanya pada dia, "Awukhriji-yahum, adakah mereka akan usir aku?" Waraqah bin Naufal kata, "Lam ya'ti rajulun qattun bimithli ma'ji tabihi illa udiya." Tak pernah datang seorang lelaki, datang bawa benda kau bawa, dia pasti dimusuhi. Itu antara benda yang di-highlightkan oleh Waraqah bin Naufal. Dan apa yang dia buat adalah tauhid. Itu sebab dimusuhi. Bukan sebab Nabi nakkan harta orang, bukan sebab Nabi nakkan bayaran, tak. Tapi sebab Nabi ajak kepada tauhid. So kalau kita pada zaman sekarang ni orang menyampah pun tak apa. Asalkan kita bawa pada tauhid. Bukan bawa kepada liberalism ke, bukan bawa kepada faham-fahaman songsak. Kita bawa kepada tauhid. Kalau orang menyampah pun tak apa. Sebab memang itu janji yang memang kita kata semua para anbiya kena. Tak ada masalah kat situ. Asalkan kita jaga manhaj. Bahawa iman kita ataupun akidah kita berdasar kepada apa yang di atasnya para sahabat, Nabi dan para sahabat, maka itu sebimbang. Tapi kalau kita cari cara lain dan harapkan untuk orang sayang kita, itu masalah. Balik pada asal
Sebab tu Waraqah bin Nawfal dia antara yang mula-mula sekali menenangkan Nabi. Tapi ketika mana Nabi dapat wahyu di Gua Hira, belum lagi sampai untuk penyampaian. So dia terus tahu ini adalah masa dia nanti. Okey. Itu Waraqah bin Nawfal. Baik. Antara juga yang percayai Nabi SAW adalah di kalangan orang-orang Nasrani adalah Raja Habsyah. Di kalangan orang Nasrani yang percaya Muhammad ni utusan Allah Ta'ala, Raja Habsyah. Okay. Najashi. Jin Najashi tu gelaran. Najashi bukan nama. In English dipanggil Negus. Macam untuk pemimpin Mesir dipanggil Pharaoh. Pharaoh atau Firaun kalau ni kata pemimpin Rom dipanggil sebagai Kaisar. Kalau pemimpin Parsi dipanggil Kisra. So ini nama dia panggil Negus atau Najashi. So Najashi raja Habsyah pada zaman Nabi SAW. Nabi pernah suruh para sahabat pindah 2 kali. 2 kali pindah ketika Nabi di Mekah. Bimbangkan kepada para sahabat yang kena tekanan teruk, Nabi suruh diorang pindah ke Habsyah. Nabi kata padanya ada seorang raja yang adil. Okey, dalam konteks ketika mana dia pergi ke Habsyah tu, para sahabat kekal di atas akidah. Tidak mereka kerana nak selamat mereka cakap benda tak betul. Hatta Ja'far bin Abi Talib bila datang Amru bin As datang kepada Raja Habsyah cuba untuk burukkan orang Islam di hadapan Raja Habsyah. Bila dibacakan Al-Imran oleh Ja'far kepada Raja Habsyah, mereka dia terus terkejut dan dikata apa yang dikatakan ni sama macam apa yang benar, tak ada masalah, dan dia masuk Islam. Raja Habsyah ni masuk Islam. Cuma dia tak dapat nak isytiharkan Islam dia, sebab dia bila dia nak isytiharkan Islam, ketika tu umat Islam mula terancam. Sampai kan dia letak atas kapal. Dia kata kalau aku kalah, korang lari. Tapi kalau kata aku berjaya sekian, kau tinggal sini, aku jaga korang. Dia kata pada para sahabat yang tinggal di Habsyah. Sebab tu lepas Nabi pindah ke Madinah pun, memang ada para sahabat yang tak pindah lagi ke Madinah, masih di Habsyah. Macam Ummu Habibah. Lewat dia punya datang ke Madinah. Okey. So, jadi dia kata di mana dia telah mendengar daripada para sahabat tentang kebenaran agama Islam. Dengar daripada sahabat-sahabat Nabi SAW kebenaran agama Islam yang bertepatan dengan apa didatangkan oleh Isa AS. Dan beliau telah masuk Islam dan Nabi SAW telah solat ke atasnya, solatkan ke atas jenazah dia ketika kemangkatannya. Dia mati, Nabi ajak. Dan kisah Najashi ni atau Negus ni, Raja-Raja Habsyah ni, inilah kisah yang menyebabkan kita ada syariat solat jenazah ghaib. Solat jenazah ghaib. Ini kisah Raja Habsyah. So dia tak berjaya untuk Islamkan seluruh nation dia, tapi orang ramai duk ingat dia masih Kristian, tapi para sahabat tahu dia telah Islam. Dia kisah dia telah masuk Islam, cuma dia tak dapat isytiharkan depan-depan. Sebab dia bimbang perpecahan berlaku pada masyarakat ketika itu. Okay, baik. Jadi itu Raja Habsyah Najashi atau Negus. Okey, yang hidup pada zaman Nabi SAW. Okey, antara mereka yang masuk Islam juga dari kalangan Nasrani adalah Adi bin Hatim At-Ta'i. Okey, Adi bin Hatim At-Ta'i. Yang mana beliau mendengar ulasan sebahagian perkara dalam agamanya daripada Nabi SAW. Dia dengar Nabi ulas tentang agama kepada dia dan akhirnya dia masuk Islam. Ini Adi, dia asal Kristian, datang jumpa Nabi, salib besar dekat dada dia. Tapi akhirnya masuk Islam. Okey, baik. Kemudian antara yang mengaku keislaman Nabi, kenabian Nabi. Ada yang mengaku kenabian Nabi, namun tidak masuk Islam. Adalah Heraklius. Heraklius ni adalah maharaja Rom pada zaman Nabi SAW, seorang maharaja, raja Nasrani Rom, yang telah berkata pada Abu Sufyan. Dia Abu Sufyan, kan lepas Nabi SAW buat perjanjian Hudaibiyah. So Nabi tahun ke-6, tahun ke-7 Hijrah, Nabi utuskan surat kepada raja-raja di keliling tanah Arab. Jadi ketika surat tadi diutuskan, Abu Sufyan sebelum masuk Islam, sebelum Fatul Makkah, dia pergi ke Habsyah. Dia pergi ke Rom. Sampai di Rom, dalam Sahih Bukhari datang perbualan dia dengan Raja Rom. Dan perbualan tersebut, Maharaja Rom bila ditanya tentang Abu Sufyan, kepada Abu Sufyan tentang sifat Nabi, tentang pengikut Nabi, tentang akhlak Nabi dan sebagainya, sebaik saja bila Abu Sufyan cerita, dia menyoal Abu Sufyan tentang keadaan sifat Muhammad SAW, dia cakap apa? Sesungguhnya aku telah mengetahui bahawa dia telah keluar dan aku tak pernah menyangka bahawa dia daripada golongan kamu. Aku tak sangka dia Arab. Dia kata, sekiranya aku tahu, aku boleh sampai kepadanya, aku akan berusaha untuk bertemu dengannya. Dan sekiranya aku berada di sisinya, aku pasti basuh kaki dia. Nak tunjukkan penghormatan kepada Nabi SAW. Tapi Maharaja Rom ni,
Heraklius tak berjaya untuk masuk Islam. Dia kekal di atas agama dia. Walaupun dia mengaku kepada Abu Sufyan, dan Abu Sufyan cerita balik apa perbualan dia dengan Maharaja Rom bila dia masuk Islam, dia cerita balik apa yang berlaku. Dan kisah tersebut kita direkodkan dalam Sahih Bukhari tentang kisah bagaimana Heraklius menyetujui tentang sifat Nabi itu adalah Nabi benar daripada Allah Ta'ala. Baik. Seperti juga pemimpin Rom tadi adalah Muqawqis, pembesar Kibti di Mesir. Ini gelaran pembesar Kibti atau Koptik di Mesir telah menghadiahkan kepada Nabi SAW 2 hamba perempuan dan seekor bagal tunggangan. Bagal ni keldai kahwin kuda, dapat bagal. Bagal ni adalah binatang, mule M-U-L-E. Donkey lah. Horse. Perantara dia crossbreed dapat, sebab diorang nak orang zaman dulu, diorang nakkan binatang yang laju dari keldai tapi lebih kuat banding kuda. Sebab keldai lembab, tak laju, tapi dia boleh bawa barang banyak. Kuda laju tapi tak boleh bawa barang banyak. Laju tapi tak boleh bawa barang banyak. So, jadi kahwin crossbreed dapat binatang yang kuat macam keldai, laju macam kuda. Dia pertengahan. Dia nak macam tu. So, jadi dia hadiahkan kepada Nabi SAW. Nabi ajak masuk Islam dan sebagainya, dia telah hadiahkan. Dia mengakui tentang kenabian Muhammad SAW. Okey. Tapi tak masuk Islam. Itu tak guna pegang tak masuk Islam. Walaupun mereka hormat Nabi, mengakui kenabian Nabi, tapi mereka tak masuk Islam. So ketika tu Nabi SAW ketika kirim surat kepada mereka, para sahabat di Madinah bukannya kuasa besar. So bila ada penghormatan daripada ahli kitab tadi kepada Nabi, ini mesti ada benda yang dia tahu. So diorang ketika tu Nabi Muhammad SAW berada di Madinah, tak ada sebarang power besar. Ancaman yang berlaku mungkin kepada orang Mekah, tapi ancaman kepada kerajaan Rom, Parsi dan Mesir tak ada. Ini sebab itu bila diorang berikan hadiah ni, mesti ada benda yang mereka tahu yang tak diketahui oleh orang lain. Okay. Demikian juga telah masuk Islam berasaskan berita-berita gembira ini sebilangan besar daripada kalangan rahib-rahib, pendeta yang lain daripada buah-buah beberapa agama sejak dahulu sehingga hari ini. Kalau tuan-tuan jumpa satu buku namanya Muhammad, tajuk buku tu Muhammad in the Bible. Muhammad in the Bible, karangan Archbishop Mosul Iraq tu. Archbishop dia nama Benjamin Keldani. Dia masuk Islam. Lepas melihat sifat-sifat Nabi. Ini orang zaman kita. Zaman dah moden. Okay, pasal dia masuk Islam. So banyak, ni bukan satu, banyak berlaku macam ni. Okay. Macam kalau kita tengok macam Yusuf Estes, Dr. Bilal Phillips. Itu antara orang-orang yang pandai agama Kristian asalnya. Tapi dia masuk pada Islam lepas melihat akan bukti-bukti yang mereka lihat. Okay. Namun dia kata, apa yang menduka citakan adalah berita-berita gembira tentang Muhammad SAW telah dihadapkan kepada penyelewengan dan penyembunyian daripada pihak sebahagian ulama Yahudi dan Nasrani di sepanjang sejarah, dan terhadap dia kena juga ubah suai. Itu masih lagi berterusan dilemparkan terhadap kitab-kitab tersebut sampai hari ini. Macam version berterusan. Keluar version baru, keluar ini, tambah ini, buang ini. Sampai sekarang. Okey. Dan dikatakan terdapat banyak daripada berita-berita gembira yang didedahkan kepada penyembunyian dan penyelewengan pada naskah-naskah yang dahulu dijadikan hujah oleh ulama Islam di sepanjang sejarah terhadap Yahudi dan Nasrani. Kalau kita buka macam kitab Ibn Taymiyah sendiri, kitab Ibn Qayyim berkenaan dengan debat dengan orang-orang Kristian, kita dapati dalam kitab-kitab tersebut ada sebutan yang lain yang tak ada kita dengar sekarang. Pasal benda tu jadi hujah. So, mereka duduk pasal kita bawa Ibn Qayyim dan Ibn Taymiyah rahimahullah, mereka duduk di Syam tu berdepan dengan orang Kristian depan-depan. So bila diorang sebut tu mesti ada. Tapi masalahnya bila kita tengok sekarang tak jumpa. Pasal kebetulan pula orang Kristian zaman sekarang dia tak baca Bible di atas bahasa asal. Dia baca translation English. Yang mana memang dipilih dalam translation tadi untuk jauhkan daripada kesamaan dengan Islam. Itu basic. Memang kita tahu sifat tersebut ada berlaku. So nanti kita akan baca nanti. Dia kata sebagaimana orang-orang yang telah meluk Islam di kalangan mereka telah berhujah dengannya. Sebenarnya kita akan bincang dia akan datang. Akan kita bincangkan tajuk ni. Walaupun penyelewengan ini Allah Ta'ala telah mengekalkan di dalam kitab berkenaan. Walaupun orang try untuk selewengkan dalam kitab-kitab berkenaan, Allah akan kekalkan dari cahaya-cahaya berita gembira berkenaan kedatangan Muhammad SAW. Apa yang menegakkan hujah pada zaman kita terhadap ahli kitab dan boleh menetapkan iman orang-orang mukmin. Oleh itu marilah kita sama-sama lihat, kita lihat apakah yang masih tertinggal
daripada cahaya dan berita gembira dikandung oleh kitab kita dahulu yang masih ada di masa kini di tangan pengikut-pengikutnya. Dan apakah dikatakan oleh berita-berita gembira ini mengenai Nabi butuh huruf Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So insya-Allah nanti kita akan bincangkan berkenaan dengan nama Nabi, sifat Nabi dan sebagainya, yang mana akan start daripada muka surat yang ke-12 12. Siapa yang ada buku yang di-share, so muka surat 12 nanti kita akan bincangkan tentang nama Nabi butuh huruf, Nabi, sifat dia dan sebagainya. Yang mana benda yang kita bincangkan ni sebahagian besar kalau tuan-tuan dengar bila debat Ahmad Didat ke Dr. Zakir Naik ke dengan orang-orang Kristian, diorang sering refer tajuk ni. Sebab ni benda tajuk ni ada dua buku besar yang jadi rujukan utama. Satu Izharul Haq karangan Rahmatullah Al-Hindi, satu lagi buku Muhammad in the World Scriptures oleh Abdul Haq Vidyarti. Dia dua orang. Yang buku tu memang banyak sebutkan. Dia macam Ibn Taymiyah punya, Ibn Qayyim punya ada, tapi masalahnya kita tak boleh nak compare sebab dah lari sangat. Tapi yang mana yang dalam karangan Izharul Haq Rahmatullah Al-Hindi serta Muhammad in the World Scriptures oleh Abdul Haq Vidyarti, itu memang dengan versi yang sekarang. Bahasa Inggeris sekarang ni kita akan jumpa nanti insya-Allah. Okey, so insya-Allah nanti kita akan bincangkan pada masa akan datang. Selagi kalau dikata kalau dah PKP berhenti kita akan sambung fake lah. Cuma kita akan cari ruang mana nak kita bincangkan buku ni. Tapi kalau kata masih lagi minggu depan tak start lagi, maka kita akan sambung insya-Allah sifat-sifat Nabi SAW yang ada ditemui sampai sekarang dalam bahasa asal. Bahasa asal Hebrew ataupun bahasa asal Greek daripada kitab Old Testament dan New Testament. Yang mana ia berpadanan dengan sifat Nabi SAW dan sebab kepada keislaman ramai di kalangan pendeta dan rahib. Okey. Okey, itu kita berhenti sini insya-Allah. Allahu a'lam. Sorry, saya punya tekak tak bersedap. Kita main hujan kan. Okey, ada soalan? Kau ada soalan lah. Kalau tak ada soalan tak apa. Okey. Kedua, saya pula tak nampak muka saya sendiri. Dia ada tulis sorry we have having trouble playing this video. Saya pun tak tahu jumlah manusia sekarang ada berapa. So kalau siapa yang ada soalan boleh tanyakan. Dalam 2 minit ke kalau ada. Kalau tak ada 2 minit lagi kita tutup kelas. Sorry sikit batuk-batuk kita cuba, tapi qadarullah masya'a, jaga juga. Okey. Jaga juga kesihatan, pakai mask dan sebagainya. Tapi kena juga, nak kena juga macam mana. Ni lebih pada hujan saja, hujan. Kemarin hujan lebat, keluar pergi jalan-jalan tu tak perasan. Main hujan punya balik hari ni dah start. Okey. Ada soalan? Okey, kalau tak ada insya-Allah kita berhenti sini. Nanti insya-Allah kita jumpa lagi pada 2 minggu lagi kalau sekiranya 2 minggu lagi kalau sekiranya masih lagi Baitul Salam secara online, kita sambung tajuk ni. Jika tidak, nanti kita cari ruang di mana kita boleh bacakan buku ni untuk lah kita sambung balik tajuk ni. Pasal tajuk yang asal kita akan bincangkan di Baitul Salam adalah fiqh muyassar. Saya tak ingat muka surat berapa. Nanti kita bincang balik. Baik. Wallahu a'lam. Maka ubat. Maka ada ubat. Amin. Barakallahu fikum. Terima kasih kerana doakan. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.